Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Dadah Terkawal 2025. Anda bersama saya, Faiz Muhammad, dan ini berita AEDK edisi ini. AEDK PDRM perkasakan latihan risikan. Jalan santai 10,000 langkah bersama warga AEDK. TKPP pantau gerak kerja Puspen Balong. Agensi Antidadah Kebangsaan AEDK telah mengadakan kunjung hormat kepada Pusat Pengajian Sains Penyiasatan dan Pendawaan di Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM Kuala Lumpur Ceras, Kuala Lumpur pada Khamis. Kunjungan yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Aduan dan Risikan Bakri Bibi itu dalam memperkasakan latihan kepada pegawai dalam bidang penguasaan khususnya aktiviti perisikan. Pertemuan dua hala yang dipengerusikan oleh Komandan Maktab PDRM Kuala Lumpur DCB Datuk Abu Samah Muhammad Nur itu bertujuan membincangkan dan memperkukuhkan kerjasama strategik bagi pelaksanaan latihan atau kursus yang akan dirancang. Antara lain, bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran perisikan kepada AEDK yang terlibat sama ada di peringkat AEDK negeri dan daerah. Pada masa sama, kedua-dua pihak berkongsi pandangan dan cadangan penambahbaikan menerusi kursus-kursus yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Turut hadir Ketua Pusat Pengajian Sains Penyiasatan dan Pendawaan Maktab PDRM Kuala Lumpur SAC Datuk Suryani Sungit, Penolong Pengarah Aduan dan Risikan AEDK Muhammad Azli Sening. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AEDK, Tuan Sutekno Ahmad Belon bersama warga ibu pejabat menyertai program Jalan Santai 10,000 langkah di sekitar kawasan kejiranan kampung Datuk Abu Bakar Baginda pada Jumaat. Program ini selaras dengan agenda nasional Malaysia sihat bagi mewujudkan suasana dan gaya hidup sihat di kalangan warga AEDK. Acara itu turut diselitkan dengan aktiviti omnipresence dengan mengedar maklumat berkaitan kempen anti-dadah kepada penduduk setempat. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AEDK Puan Sobah Jamil dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Tuan Khairul Anwar Bacho. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Antidadah Kebangsaan AEDK Puan Sobah Jamil pada Isnin melakukan pemantauan bagi gerak kerja pembinaan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Balong Tawau Sabah. Pemantauan itu melibatkan hasil kerja-kerja ukur dan tanda tanah sekaligus melihat kedudukan sebenar lokasi pembinaan Puspen itu yang berleluasan kira-kira 12 hektar. Wakil Jabatan Tahan dan Ukur Daerah Tawau turut sama dalam sesi pemantauan itu dengan memberi penerangan berkaitan kerja-kerja ukur tanah. Turut hadir Pengarah Bahagian Hikmat Pengurusan AEDK Ahmad Musadat Sulaiman dan Pengarah AEDK Negeri Sabah Nani Sikin. Keperluan mendesak jadi keutamaan. AEDK Selangor tekad tingkat pencapaian bagi tahun 2024. Paparannya menyusul selepas ini. Aku ada hal aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Mana ada dah? Beli lah. Aku mana ada duit? Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal ayah balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So ayah nak cepat ni. Packing baju Alah barang kau. Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perusak masa hadapan. Jauhi dadah.
Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Adirdah Kebangsaan AADK, Puan Syaubah Jamil menegaskan pengurusan tertinggi memutuskan untuk mengutamakan perkara-perkara yang mendesak dan menjadi keperluan semua bagi aspek pentadbiran fasilitis AADK. Puan Syaubah ketika menyampaikan amanat kepada warga kerja AADK daerah Tawau Sabah itu berkata peruntukan harta modal adalah amat terhad bagi setiap tahun dan bakal mengakibatkan perolehan yang tidak berkesan jika diagihkan kepada kesemua pusat tanggungjawab PTJ. Sementara itu, Puan Syaubah turut menegaskan pengurusan tertinggi memutuskan untuk mengutamakan perkara-perkara yang mendesak dan menjadi keperluan semua bagi aspek pentadbiran fasiliti AADK. Katanya, perkara itu bagi memastikan setiap yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan secara menyeluruh selain pengurusan kos yang efektif. Beliau turut melakukan tinjauan di bangunan baharu yang dicadang untuk dijadikan pejabat AADK daerah Tawau. Turut hadir Penguruh Bahagian Khidmat Pengurusan AADK Ahmad Musadat Sulaiman dan Pengarah AADK Negeri Sabah Nani Sikin. Warga Agensi Adirdah Kebangsaan AADK Negeri Selangor diseru agar meningkatkan kemahiran dan mutu kerja dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat. Perkara itu disampaikan pengarahnya Nazim Muhammad yang turut menyempurnakan Majlis Perhimpunan dan Apresiasi AADK Negeri Selangor di Kajang pada Isnin. Penganjuran majlis ini merupakan satu inisiatif dalam menghargai komitmen dan kesungguhan kaki tangan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Terdahulu, turut disampaikan penghargaan kepada AADK daerah yang telah berjaya mencapai petunjuk prestasi utama yang telah ditetapkan. Sebelum AADK TV melabuhkan tirai, jangan lupa dapatkan produk sokongan untuk kepulihan anda suka. Bagi menyokong kepulihan klien AADK, Agensi Adirdah Kebangsaan telah mengeluarkan produk hasil daripada klien dalam Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN. Antara produk yang mula dipasarkan adalah Tak Nanas Titigol, Tak Rozal Titigol, Jus Nanas Titigol, Kek Nanas Titigol dan Kopi Agenda. Setiap sokongan anda mampu memberikan kepulihan berpanjangan kepada mereka, biarpun kecil, tapi besar makna kepada mereka. Ayuh rakyat Malaysia, kita sokong beli produk AADK demi keyakinan dan kepulihan mereka. Paparan produk suka menutup tirai berita AADK kali ini. Untuk peringatan bersama, kesan kerosakan penyalahgunaan dadah boleh menjejaskan keamanan, keharmonian dan kemajuan sesebuah negara. Setiap individu perlu memiliki rasa bertanggungjawab untuk memastikan gejala dadah dibanteras agar tidak menjelinap dan merebak dalam ruang masyarakat. Usah sembunyi, beritahu kepada kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Modul Biopsychosocial Spiritual melalui model iPulih AADK digunakan bagi merawat pulih klien yang terjebak dengan peningan dadah, turut merangkumi komponen latihan kemahiran dan vocational. Komponen berkenaan dilaksanakan untuk kestabilan dan menyokong perubahan individu daripada aspek kognitif, psikologi dan emosi klien serta menjadi teras pemulihan kepada klien untuk kekal pulih. Pada tahun 2021, pelaksanaan latihan kemahiran dan vocational diperluaskan ke 30 pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN dengan 105 aktiviti vocational dilaksanakan menerusi 4 bidang utama. Aktiviti vocational iaitu pertanian, penternakan, pembuatan dan perkhidmatan. Menerusi modul itu, maka lahirlah idea baru iaitu produk sokongan untuk kepulihan anda atau disebut sebagai SUKA yang menjadi satu inisiatif untuk menyokong kepada kepulih pasaran pekerjaan sekaligus mengurangkan risiko penagihan semula dalam kalangan klien. Penjenamaan produk SUKA ini bertujuan bagi membina satu identiti dan jenama untuk meningkatkan sokongan serta keyakinan terhadap kemampuan klien untuk kekal pulih. Selain itu, ia juga adalah suatu persediaan dari segi kemahiran dan pengalaman kepada klien sebelum menempatkan diri dalam industri besar di luar selepas tamat program rawatan dan pemulihan dalam institusi.